Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Apa khabar semua yang datang okey tak okey ni? Tak okey, tengok saya mesti okey insya-Allah Datuk Datuk sengih pula, Abang Norman pun sengih. Okey baik, hari ni kita dalam satu event, orang kata ini satu majlis ilmu yang kita nak bawa kongsikan untuk daripada pihak pemikir muda dan juga pihak UKM sendiri untuk kita kongsikan bagaimana kita nak cari jalan keluar kita kepada isu kos sara hidup kita hari ini. Dan topik kita hari ini profession usahawan, pilihan utama orang muda. Orang muda Pak Norman. Jadi bersama saya hari ini saya bawakan dua orang hebat. Di sebelah kanan saya ni yang tak lain tak bukan lagi, kalau tengok dulu masa kita kecil dulu kan. Zaman saya kecil-kecil dulu, pergi Penang, pergi KL, pergi Chowkit, mak kata nak pergi Maidin. Saya nak pergi Batu Feringhi Datuk masa tu. Nak mandi-manda. Mak nak sibuk pergi Maidin pula masa tu kan. Kita tak tahu apa itu Maidin. Tapi hari ini kita tengok bagaimana legasi Maidin tu dah jadi satu hub, satu legasi besar dekat Malaysia yang ni banyak bantu rakyat Malaysia terutamanya untuk kita kontrol harga barang dan sebagainya. Dan dengan itu saya perkenalkan di sebelah kanan saya yang berbahagia Datuk Wira Dr. Haji Ali Maidin Amir. Ya Allah Datuk, saya gugup Datuk, gugup ya Allah, gugup Datuk. Saya buka balik gugup. First time duduk dengan orang hebat. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya yang berbahagia Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali Maidin, pengarah urusan Maidin Muhammad Holding Berhad. Berikan tepukan. Akhirnya lancar juga Datuk. Praktis 2 malam ni Datuk. Tapi hari ni gagap juga. Dan sebelah kiri saya perkenalkan, kalau tak kenal tak tahulah Abang Norman Kalau dulu zaman 90-an dulu saya menari dalam kereta buka radio, fanatik Abang Norman. Saya menari macam awak kat mana tu dulu. Tapi satu lagu yang saya ingat sampai sekarang tuan-tuan, kalau kita ingat apa tu, jangan ketinggalan tawaran yang istimewa, ku jantan rebutan terhangat di pasaran. Zaman tu pergi sekolah pun caller ringtone lagu tu. Awek kata terhangat di pasaran. Saya perkenalkan sebelah kiri saya, berikan tepukan kepada Abang Norman. KRU Studio, siapa yang tak tahu hari ni? Cicak Man 3, insyaAllah Cicak Man 4, 5, 6 saya kalau boleh. Mana tahu kau dapat ekstra. Cuci pun jadilah. Ini tu. Diorang gelak ingat stand one man show ke apa ni? Baik. Jadi hari ini kita bersama dengan dua orang hebat ni untuk kita kupaskan isu-isu kita hari ini berkenaan dengan keusahawanan ni. Profession pilihan utama orang muda. Yang ada kat sini Datuk Abang Norman daripada IPTA kita yang saya tahu hari ni, tu yang askar-askar pun dekat belakang tu. Jangan tembak saya kat depan ni. Payah pula nanti. Okey baik. UKM ada, UiTM ada, UIA dan sebagainya. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada semua ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya Farhan Khairuddin, ahli Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, merangkap speaker rasmi aspirasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita alu-alukan kehadiran anda. Baik. Tanpa meninggalkan masa lagi, insyaAllah kita nak mula kita punya sesi yang pertama Datuk. Kita punya forum hari ni bang dalam keadaan yang santai. Kita ada formality, insyaAllah kita buka ruang kepada semua audiens untuk berikan pandangan ataupun soalan kepada audiens kita kepada ahli panel kita di hadapan ni. Tetapi saya mulakan dahulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dahulu forum kita ini dengan soalan pertama yang sebenarnya saya nak ajukan kepada Datuk. Datuk, jangan pandang saya macam tu Datuk. Takut pula. Saya dah gugup ni. Baik Datuk, boleh pegang mic Datuk Boleh tie mic Datuk. Datuk buat teks. Okey Datuk. Saya nak tanya Datuk, hari ni kita tengok dalam kes dalam keadaan kita hari ni Datuk. Geografi politik kita pun tak menentu, keadaan ekonomi kita pun tak menentu Datuk. Orang kata ni harga barang naik. Harga barang naik, kos sara hidup naik dan sebagainya. Orang kata kita ni dah ditindas oleh kerajaan. Ekonomi kita dah merosot, duit kita pun tak cukup Datuk. Saya nak tanya Datuk satu perkara Datuk. Dalam keadaan dulu ketika Datuk memulakan perniagaan, isu-isu macam ni juga sentiasa bermain dalam fikiran rakyat Datuk kan. Tapi bagaimana pada ketika itu kita mampu untuk sustain sampai ke hari ini Datuk, dalam keadaan kita mengawal pembelanjaan dan sebagainya. Mungkin Datuk sendiri nak berikan mukaddimah awal kepada bicara kita hari ini Datuk. Gagap saya. Silakan Datuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam satu Maidin kepada semua. Salam satu Maidin Datuk. Satu Maidin. Bila kita cerita walau zaman dulu atau zaman sekarang, betul ni semua orang
cerita sama. Satu, barang harga naik. Kalau tanya soalan tu 30 tahun dulu, 20 tahun dulu, 10 tahun dulu, cerita sama. Kalau tanya, harga naik. Okay. Kalau tanya peniaga, macam mana perniagaan? Jawapan dia, tahun dulu bagus. Tahun ni kurang. Tu kata berniaga. Kalau tanya peniaga, memang dia cakap macam tu. Tahun dulu bagus, tahun ni kurang berniaga. Mesti jawapan tu. Soalan yang lagi satu bila kita tanya, gaji cukup? Tak pernah orang jawab cukup. Tak pernah. Tanya orang yang gaji 1,000 atau gaji 1,000,000 pun tak cukup, dia kata. Gaji tak cukup. Okey. So, kita kena put things in perspective. Betul ya? Bila kita cerita pasal kos sara hidup dan cerita pasal gaji. Jadi saya senang sebelum cerita ni, kadang-kadang kita ni bukan politician, kita ni meniaga. Jadi kita kena bila orang meniaga pakai data. Bukan teks data Datuk buat ni tu. No data, no talk. Okay? Macam politik, no money, no talk. Okay? Nanti PM datang saya kena keluar. Okay. I think the most important, saya nak tanya soalan dulu sebelum saya bagi jawapan. Okay? Saya tanya. Lepas tu kita dengar. Okay, saya nak tahu 2011 dan 2012, kalau orang dah bekerja atau pergi beli barang, whatever, agak-agaknya berapa persen barang naik harga? Okey, kita tanya macam ni 2011, 2012. Naik harga, siapa kata naik lebih pada 2%? Yang power matematik jawab. Angkat tangan je. Naik harga lebih pada 2%. Mana barang tak naik harga lah. Tak ada orang naik tangan. Tak, diorang tengah kira tu kalkulator sekarang ni. Saya tak berani angkat tangan, tak tahu. Tak ada. Kan kita beli barang kat luar. Okey. 2012, 2013. Berapa persen agak barang tu naik harga? Kan kita makan kat luar, kita beli barang kat Maidin. Berapa persen naik harga? 1 Maidin. 2%? 5%? 10%? Berapa? Boleh kuat sikit tak? Okey, siapa kata lebih pada 2%? Lebih pada 2%, okey? Lebih pada 5%? Korang main teka je Lebih pada 5%, Okey. Sekarang saya tanya, Sekarang 2013, 2014 lah. Dah lepas kan? 2013, 2014, berapa persen agaknya naik harga? 2%? 5%? Angkat tangan 5%. Lebih pada 5%? Lebih. Lebih pada 5%? Lebih pada 10%? 10%? Barang naik harga lebih pada 10%? Tak ada. Okay. Siapa punya gaji naik lebih pada 5%? Angkat tangan. Siapa punya gaji naik? Jadi mana semua ni tak naik gaji lah. Tak naik. Tak naik, 5% pun tak naik. Saya tengok Datin pun cakap tak naik tu. Kalau tak naik, mari kerja kat Maidin. Mari kerja kat Maidin. Okey. Sekarang data. Data 2011, 2012. Harga barang kat Maidin berapa persen naik? Okey. 2011, 2012 1.33%. 1.33% only.
Okey. 2012, 2013. 1.18% sahaja. Takkan tak naik gaji lebih pada 1.18%. Dah ni. 2013, 2014. Harga barang naik 2.69%. Jadi dah dekat-dekat nak 3%. Tapi siapa-siapa naik gaji lebih pada 5%, that means you are okay. You're okay. Okay? So, kos sara hidup tak naik. Saya ini bukan ahli politik. But this is the data. Kalau you beli barang kat luar, lebih naik pada 2.69%, pergi ke Maidin. Tu aja. Pasal tak naik. Okey. Sekarang kita kata, pasal ni GST lah. GST. Orang kata barang naik harga pasal GST. Okey. Saya nak pastikan what is perception? What is perception? Because banyak social media keluar, politician cakap, walaupun dia tak tahu apa dia cakap, tapi dia yang cakap lebih pada kita orang. Okey. Kita nak data dia. Okey. Pada 1 hari bulan Januari sampai 1 hari bulan Mei. So 1 hari bulan Januari belum GST, Februari belum GST, Mac belum, April GST, Mei GST. Okay. 1 hari bulan Januari sampai sekarang harga untuk barang makanan, food turun 0.08%. Untuk toiletries, sundries and toiletries macam shampoo, kosmetik, whatever, turun 0.09%. Fresh food, maknanya sayur-sayuran, ikan, turun 0.09%. Maknanya harga barang kat Maidin lah, daripada Januari sampai sekarang, Mei, dia turun 1%. Jadi bila kita tengok kos sara hidup, kita tak boleh kata, oh hari ni Milo naik harga ke, yang ni naik harga. Kita ambil barang ni, 5,000 barang. 5,000 items. Key item, kita analyse, lepas tu kita tengok berapa. Okay. Jadi, naik ke kos? Kat Maidin tak naik. Okay. Jadi kalau kat luar naik, saya kata betul. Pergi kat Maidin. Walaupun persepsi kita, dan tak salah persepsi kita kata kita pergi kat kedai tu, dulu mi goreng, kata 3,5, sekarang dah RM4.5 contohnya. Kita marah. You marah dia tau. You kata, 3,5 sekarang 4,5. You marah dia. Makcik dah naik harga banyak sangat. Okeylah dia naik harga. Dia tak jadi kaya sangat pun. Bukan dia dah jual ni mi 3,5, 4,5, dah beli kereta Mercedes. Tak ada pun. Sebetulnya, saya tahu saya cerita panjang. Because overall, kita kena faham dulu. Lepas tu kita pergi cerita-cerita lain. Kita kena faham, kadang-kadang ni kenapa barang tu terlajak naik, terlajak. Atau persepsi kita terlajak. Teksi, dah lebih kena tambah RM1, RM2. Sebab, nak kata salah, saya cakap salah siapa? Salah kerajaan. Sebab, dia tak bagi naik harga. Kalau kita, if you leave things to ekonomi, betul-betul, kat luar, barang naik, gaji naik, 3%, 5%, 10% naik. Jadi, taksi pun every year naiklah 3%, 5%. Orang jual mi pun bagilah dia naik. Yang jual roti canai tu, bagilah dia naik. Roti canai memang daripada besar tu dah jadi kecil. Saya pun tahu. Dulu saya makan 1, sekarang kena makan 2. Tu saya pun faham. Tapi kalau kita tak kontrol sebetulnya, tak kontrol, tak payah kontrol. The issue here is
all of you, nanti buat resolusi, harga tak boleh naik. Jangan kasih harga rumah naik. Jangan kasih harga minyak naik. Jangan kasih, semua tak boleh naik. Tolong naik gaji kami. Gaji nak naik. Saya tak faham. Semua staf saya tanya gaji nak naik. Productivity tak nak naik. I think this is the main issue and main problem. The mindset. I'm not denying harga tu memang naik kat luar. But overall you must look at the basket. At the basket. The basket tu naik. Ha? Bila kita tengok kita punya inflation figure, kita kata tak betul lah. Mana dia kata 2%, 2.3%. Saya rasa semua barang naik lebih. Tapi those figures are not wrong. Not wrong. The only difference betulnya is that our expectation are higher and higher. Ekspektasi kita dah naik. Maknanya, apa yang kita nak, Astro kena ada kat rumah. Astro yang murah sekali tak boleh. Bola pun kena ada. Honey pun kena ada. Semua kena ada. Kereta pun kena ada. Rumah kena tukar curtain baru. Ada seminar apa-apa, kena baju baru warna merah. Saya tak dapat tu. Dia tak dapat. Pasal student kot. So, this is all that causes the cost actually to go up. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Datuk Amir. Itu dia penjelasan berkenaan dengan sebenarnya kos sara hidup ni dia bukanlah naik mendadak sangat tu kan. Cuma persepsi kita sebagai rakyat. Jadi saya nak beralih kepada Abang Norman. Abang Norman, senyum sikit bang. Handsome abang sebenarnya. Bergetar tulang rusuk belah kiri. Gitu. Jangan gelak, buat gurau je. Okey, saja. Mana tu kau lepas siap main panggil aku? Gitu. Okey bang, saya nak tanya bang. Hari ni kita, terutamanya orang muda, sebab abang pun masih muda bang dalam kalangan range umur belia dan kami pun adik-adik, kami melihat KRU Studio ni sebagai satu legasi yang sangat besar bang. Kalau kita tengok dulu artis KRU menari, menyanyi, tapi siapa sangka hari ni KRU boleh berada di tahap yang tersendiri bang. Jadi mungkin abang nak ceritakan satu starting point bagaimana sebenarnya orang Melayu kita ni, terutamanya orang Melayu bang, dia takut nak masuk get into business, berniaga, takut. Saya pun takut bang. Takut bukan takut apa, bukan takut untung, takut tak untung. Itu dia. Jadi mungkin abang ada sedikit pencerahan berkenaan perkara ni bang, boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Datuk cakap salam satu Maidin, saya cakap salam satu KRU jugalah. Salam satu. Tapi Datuk, penjelasan Datuk tu saya setujulah. Saya rasa kalau nak katakan masalah ekonomi ni, saya sendiri pun mula berniaga pun dah 3 krisis saya lalui. Ya. Ialah tahun 97, tahun 2000, ujung tahun 2000, 2008, 2009. Dan sekarang ni not really a crisis, tapi krisis industri lah. Industri kita di mana pengguna ataupun penonton filem sendiri tak minat nak nonton filem bahasa tempatan. Jadi itu antara isu-isu yang kita hadapi. Tapi saya nak lihat dalam konteks secara menyeluruh. Saya rasa masalah sentiasa ada lah. Kalau kita nak katakan kita katakan tak pendapatan tak cukup, kos makin tinggi, banyak faktor yang sentiasanya berlaku. Saya rasa antara faktor yang menjejaskan kita sekarang ni adalah susutnya nilai mata wang kita sendiri. Itu kita kadang-kadang tak boleh kawal benda tu. Manalah kita tahu di mana harga kita minyak kita boleh turun dan pada sama impak kepada ekspor kita, dan turun jugalah, naik jugalah kos-kos yang berkaitan dengan apa-apa barang yang diimport. Malah kalau tengok filem di Powergam pun sekarang, dulu orang boleh tengok RM10, sekarang dah jadi RM18 tu. On the weekend lah ya. Tapi ini dalam Datuk cakap tu betul. Itu tengok apa yang kita punya expectation, lifestyle yang kita nak. Kalau lifestyle kita nak macam mana orang yang mungkin pendapatan RM3-5,000, kita dapat RM2,000, memang takkan dapat lah. Pasal kita dapat pendapatan kita lebih kecil daripada orang lain yang dapat pendapatan yang lebih besar. Jadi dalam konteks KRU pula, kami mula berniaga dengan RM2,000 modal. RM2,000. Jadi RM2,000 kita mula berniaga, itu pun ialah kita macam mana kita dapat peluang dengan syarikat rakaman ketika itu tahun 1992. Kita tak ada modal, tak ada duit nak start apa-apa pun, tak ada contact, tak ada connection, tak ada kenal siapa-siapa, tak kenal Datuk Amir tak kenal, kan? Tan Sri semua tak kenal.
Tak ada connection, tak ada pengalaman, tak ada duit. Apa nak buat? Dan itu yang kita minat nak buat, kita minat nak nyanyi. Jadi bila kita dapat peluang daripada syarikat rakaman EMI, kita buat album tu, dia pun bagi bajet yang kecil sangat. Kita ingatkan 2,000 tu besar lah mula-mula. Tapi sebenarnya kontrak yang pertama kami dapat RM10,000, tapi RM2,000 wang pendahuluan. Itulah modal kita. Jadi kita modal sebenarnya modal Elio je mula-mula. Modal kita cuba cari peluang dapat kontrak rakaman tu, dan RM2,000 dia bayar EMI. RM2,000 tu kita beli music instrument buat rakaman album pertama. Jadi kalau macam mana kita dapat peluang dengan syarikat rakaman EMI tu? Macam mana kita dapat kontrak tu? Kita buat demo. Demo bukan demo Loni bukan orang Kelantan. Demo Loni tak suruh mula tu kan. Demo tu kiranya lagu yang kita nak rakamkan lah, tapi bukan dalam versi profesional. Okey? Kita pakai mini compo yang button, saya ingat lagi button play dengan record tu, salah satu pada button ni pun patah. Kita record, kita duduk bersila dengan mikrofon macam ni. Duduk bertiga orang nyanyi depan mikrofon macam ni. Mikrofon pun tak ada cordless dengan kabel je. Saya tu lagi murah. Kita buat. Saya nak cakap kat sini, apa kita buat kat situ, kita buat sesuatu yang mengikut kemampuan kami. Apa yang kita mampu buat pada itu? Nak dapat peluang dapat kontrak rakaman ni, kita dapatlah tu. Dan bila kita siap tu dapat peluang rakaman, dapat pula ada modal sikit, kita beli professional music instrument. Kerana kalau kita pakai keyboard mainan kita tu, yang kita dapat yang nyanyi ala-ala budak beli dekat, macam beli kat Maiden lah lebih kurang, mungkin RM50, RM1 semua kan. Kalau kita rekod macam tu, memang tak boleh lah, it's not a professional tool. So jadi lepas tu pula kita dapat rakaman, dan Alhamdulillah dengan semangat, dengan niat kami nak boleh lakukan sesuatu kelainan, kita juga ada kegagalan kita. Tak ada semuanya senang. Pastinya ada benda yang benda kita tak nampak. Ada ya basically kesilapan kita lakukan. Tapi pada masa yang sama kita cekal lah. Semangat kita tu kena tak boleh cepat mengalah. Dan saya rasa kalau generasi muda sekarang ni, kalau lihat peluang-peluang perniagaan sebenarnya banyak. Kalau kita tak ada modal pun banyak. Saya dengar kawan-kawan saya ada juga yang jual tudung melalui Facebook pun ada. Kan? Tudung punya industri saya difahamkan dapat 2 bilion ringgit. Betul? Saya tak tahu lah, ini saya dengar. Dia beli kat Maiden, dia jual. Ha? Dia beli kat Maiden, lepas tu dia sendiri jual jual luar. brand. Tukar label. Tukar label. Tukar label. Saya lalu dekat Alamanda itu, saya singgah kejap, saya lalu kat situ, dan on the way here saya dekat Bangi, saya tengok ada ni Farida punya mawar lah yang basically buat perniagaan jual tudung ni. I mean these are young entrepreneurs. Kan? Jadi saya rasa ada peluang di sana. Apa pun kita kena cari market kita, apa yang dia nak, dan kita cuba cari yang macam mana yang ada keunikannya yang kita boleh tawarkan. Saya rasa kalau Maiden punya filosofi, dia jual dengan harga yang kiranya economical. Ya, itu the unique selling point. Kita tahu masuk Maiden, kita tahu you can get value for money. Kan? Kita tahu kita can get the best price. So kita tahu kita masuk Maiden, kita tahu itu. So sama juga kalau kami di KRU, we cannot sell kita di punya direction is different. Kita sell technology, sell creativity, sell something that is actually unique dari segi sudut penghasilan karya kandungan. Jadi itu our punya USP, unique selling point. Jadi mana-mana usahawan muda, kita kena tahu apa yang kita special, apa bezakan kita dengan pesaing kita. Dan jangan, seperti saya kata tadi lah, jangan cepat mengalah, kerana daripada kegagalan tu jugalah sebenarnya yang dikatakan sebagai tuition fees. Basically that's your tuition fees, and you kena lalui itu untuk belajar dari kesilapan. Tapi kalau asyik 2-3 kali buat silap yang sama, tu salah lah, that means you tak pandai lah buat benda tu. Daripada kesilapan yang you buat, that's your cost to learn. Kalau masa you belajar kat universiti, ada benda-benda banyak tak boleh belajar. Benda tu lebih pada teori. Jadi bila you lalui itu sendiri, lalui sendiri kesilapan tu, kita akan belajar dari situ. Saya sendiri dah banyak belajar daripada kesilapan-kesilapan yang kita pernah buat. Jadi, and take one step at a time. Jangan terlampau gairah sangat. Macam just because orang lain boleh buat, tiba-tiba dapat, kita tengok benchmark kita tinggi kan. Macam kami nak lawan dengan kompetitor kami, nak lawan dengan Fox, Sony, nak lawan dengan Universal, Warner, kalau nak hasilkan kandungan kreatif kan, filem ataupun muzik ataupun apa-apa sekalipun lah. That's very high. Dia orang punya average budget for production is $200 million to $600 million untuk penerbitan filem. Jadi orang nak tengok kat panggung, dia bayar sama juga. Dia bayar RM12, dia bayar sekarang ni lebih RM10 hingga RM12. Tapi kita tengok Cicak Man kita RM3.5 juta je. Nak banding dengan Spider-Man $200 million. Of course lah expectation lain. Tapi apa specialnya kita Cicak Man? Kita cuba
Cuba carikan basically elemen yang berbeza dengan Spider-Man. Kita buatlah macam elemen ada komedi, panggil pelawak-pelawak kat depatan. Kita buatlah suasana Metropolis, kita localize. Pasal ada yang suka nasi lemak, ada yang suka roti canai, ada suka steak, ada suka spaghetti. Kita tak boleh nak basically nak buat benda yang apa orang buat steak dan spaghetti je. Ada orang suka cicak man. Ha? Cicak man. Saya dah nampak dah tawaran akan masuk kat saya nanti. Jadi maksud saya kat sini, dia rasa dia pun ada macam rupa cicak man sikit lah. Tengok. Boleh kot. Kan? Bakal berganti. Mak saya panggil dulu saya cicak mengkarung. Oh ya ke? Boleh cicak man, boleh. So jadi kita tengoklah, kita persaingan kita mesti ada punya. Tak kira lah tempatan ke antara bangsa ke, apa specialnya kita. Kalau kita betul-betul tak boleh bersaing, baik jangan masuk dulu. Betul. Kan? Kita cuba apa yang kita boleh ikut kemampuan kita. Ukur baju di badan sendiri, kita tengok apa benda yang kita mampu buat. Macam saya katakan tadi, macam ni kita buat recording tu, samalah juga macam ni kita nak address hari hidup kita. Macam saya pun tengok kawan-kawan yang lebih berjaya, businessman yang lebih berjaya, saya pun teringin nak jadi dia orang, tapi saya tahu saya tak mampu. I cannot afford. So I cannot afford that, so jadi saya tak boleh buat benda tu. Saya buat apa yang saya mampu buat dengan apa yang ada kat saya sekarang. Okay. Baik, Abang Norman, terima kasih atas perkongsian tu. Kita tak tahu cerita-cerita di sebalik tabir bagaimana jatuh bangun KRU. Itulah bang, betul lah saya konkludkan sedikit. Orang Melayu kita, terutamanya orang Melayu kita lah utamanya, orang rakyat Malaysia secara amnya, kita ni memang kita suka bisnes. Tapi kita nak try high, dream high je memandang, tapi tak tengok apa yang berada di depan. Dulu saya ingat lagi dulu zaman nak buat tanam cili pakai pinjaman tekun. Tanam cili cukup 2-3 bulan kering cili, tak pantau. Jadi ini dah perangai-perangai kita yang kita patut admit lah, kita patut ubah insya-Allah. Jadi Datuk, saya nak balik pada Datuk. Tadi saya tanya Datuk dalam bilik VIP, jadi saya tanya Datuk isu berkenaan dengan harga barang Datuk. Buying power Datuk, buying power. Kalau kita tengok hari ni, dulu mungkin harga kurang sikit lah Datuk mungkin sekarang naik sikit. Tapi adakah dulu buying power dia sama macam kita hari ni? Kalau kita tengok hari ni GST naik ke bang, kata 6%, top up jadi RM10.60. Semalam saya tengok wayang semalam bayar RM13 penuh. Dapat seat depan macam ni penuh kan. Pergilah wayang. Ya. Betul. Kalau RM13 tu, satu daripada atas tu sampai bawah pun RM13. You beli tiket lambat tu pasal. Tak plan bang nak dating last minute. Gelak korang. Jadi itu Datuk, macam mana buying power kita Datuk? Mungkin Datuk boleh cerita sikit. Saya nak dua cerita tu. Satu cerita yang Cik Norman bagi tahu tadi. Kita orang berniaga ni kan, bila kita berniaga atau buat apa saja yang kita buat, satu tu jangan kita nak cepat kaya. I think that is the most important point. Kita ni kan nak cepat kaya. Saya tanya anak saya, umur kalau dia 22 tahun tanya, lagi 2 tahun macam mana agaknya? Saya millionaire. 22, nak 24 nak jadi millionaire. So your expectation nak jadi millionaire, nak buat apa? Nak bangun pukul 10.30. Nak jadi millionaire ke millionaire, saya tak tahulah. So I think the important thing is that nombor satu tu, kita jangan nak cepat kaya. So in business, and business to me, whatever we do is business. Whether you are a KRU or whether you kedai runcit, it's all business, or your working itself is a business. You don't do two things in life. You never chase for money. You never chase. Nak duit. You never chase. And you never chase for fame. Nak jadi KRU. KRU ni, dia bukan dia kata nak jadi famous. Bila dah jadi famous, dia tahulah. Dia tahu, bila pasal apa dia tahu dia dah famous, dia jalan, bang ambil gambar bang. Bang Norman, nak ambil gambar tu. Dah famous dah tu. Saya pun jadi ada Kan? You jalan, tak ada orang minta gambar kan. Melainkan dia ingat cicak man, dia kata nak bergambar. Okay? So I think the important thing here is that apa-apa saja kita buat, pasal ramai nampak muda-muda, satu, jangan nak cepat kaya. You be patient. Be patient. The money will come to you.
when you are ready for it. Because kalau you are not ready for the money, suddenly you dapat, macam kena dapat loteri contohnya kan. Yang kita tahu, ramai yang dapat loteri, lepas 2 tahun, 3 tahun dia dah bankrupt dah. Imagine, dapat loteri, this is research done. Orang dapat loteri, dapat 1 juta, dapat toto lah 20 juta. Tapi you go back to the people yang dapat toto ke loteri ke semua ni, 2 tahun, 5 tahun, dah bankrupt. Habis. Whether dia pergi melabur salah ke pasal apa, dia tak tahu the value of money. To know the value of money, you have to earn that money. So, siapa tahu value of money? Saya tahu. Pasal apa? Bila anak saya pergi makan, bila dia muda lah, sekarang dia dah kerja, dia pun tak makan macam tu. Bila dia muda, saya nak pergi makan, nak pergi Starbucks. Minum kopi RM12. Makan sandwich RM12. Siapa bayar? Bapak bayar. Bapak makan apa? Roti canai RM20, teh tarik RM1. Siapa bayar? Bapak bayar. Bila dia kecil, kita bayar. Sekarang dia dah besar. Dia dah kerja sendiri. Saya kata, marilah kita pergi Starbucks. Bolehlah duduk dengan anak, sembang sekejap. Tak boleh, mahal sangat, dia kata. Kita pergi kedai mamak, murah dia kata. Kau pergikan mabuk, masukkan aircon, bolehlah cerita lama sikit. Tak apa, dia kata sama juga. So, once you dah kerja, dan you kerja kuat, dan you dah tak bagi duit macam tu, ramai yang kita silap tu, kita ni pamper our children. Bagi duit. Sebetulnya, adik saya dekat depan, dia pun tahu. Bila kita pergi kat sekolah dulu, saya ingat, bila saya darjah 1 dulu, bapa saya tak bagi saya 20 sen. Dia tak bagi. Dia ada kedai. Pasal nampak ramai ni muda sangat, tak tahu dia tak tahu. Tahu combat tu apa? Combat. Dulu dalam TV ada combat. Dan kita ada, bapa saya jual permainan, ada satu plastik bag tu, ada askar dalam tu. Askar yang macam ni, askar yang macam tu kan. Askar. Satu paket askar tu, ada 10 askar. Lepas tu, satu paket tu, bapak saya jual kat kedai RM1. Dia bagi kat saya, ni, RM1. Pergi jual. Saya buka, pergi kat sekolah, kan satu 10 sen, dua 20 sen. Jual 20 sen, dapat RM2. Balik, bukan dapat simpan RM2. RM1 bagi balik kat bapak. RM1 tu, belanjalah untuk 10 hari. Lepas tu hari yang lain, beli barang lain. Bapak saya bagi barang lain. Jadi, kadang-kadang kita kata, soalan dia, is the leader born or because of the environment? Entrepreneur, is the entrepreneur born? Or is it because of an environment he is in? If you are not from a business family, sebetulnya, it's not easy for you to be a businessman. Bukan senang. Bukan tak boleh. But your environment yang you ada ni, kalau mak you jual kat pasar malam, nasi lemak, esok you buka kopitiam. Pasal you kan dah tahu nasi lemak macam mana, rasa macam mana. So I think it's important, bila kita nak berniaga tu, kita kena, sama Norma kata juga, kita kena belajar. Pergi kerja dulu. Nak buka restoran, pergi kerja kedai mamak. Baru you tahu, jangan makan ikan sambal. Kenapa jangan makan ikan sambal kat kedai mamak? Atau ayam sambal. Kenapa? Ayam semalam yang tak habis, hari ni dia buat sambal. Kalau you tak pernah kerja, macam mana you nak tahu? Walaupun lagi sedap. Memang lagi sedap. Ikan. Datuk, saya tengok tadi dia bisik kat kawan dia. Lepas ni mamak, Datuk cakap. Jangan makan kat sana. Jangan makan. Jangan makan. So, but this is the trick of business. Tak salah. Okay, jadi apa yang kita kena buat? Kita pergi kerja dulu, pergi belajar dulu. Nak jual, nak pandai jual tudung, kerjakan Maidin dulu. Tengok Maidin beli tudung kat mana. Kain tu dari mana. Untung dia berapa. Lepas tu you jual lah kat luar.
I mean, you must learn the trade in business. Okay. Soalan apa tadi? Cara hidup. Buying power tu. So, soalan tadi ni, purchasing power. Is purchasing power going down? Okay. Purchasing power will automatically go down the minute you have GST first. Mesti. Pasal apa? Sebetulnya, bila satu barang tu RM10, kalau dah ada GST 6%, barang tu akan jadi RM10.60 untuk sementara waktu. Sementara waktu. Sebab bila dia ada GST atas baju kita, t-shirt RM10, tambah GST 6%, memang saya kena jual baju tu RM10.60. So memang barang naik 6%. Yang barang-barang macam baju, tapi sebetulnya makanan tak ada GST, tak naik. Okay? Kalau harga macam tu naik katalah 6%, memang your value or your purchasing power will go down by 6%, 5%, 4%. It will go down, no question. Tapi bila you look at my data, tengok harga tak berapa naik. Because after you adjust, dia naik sekejap, esok bila barang masuk yang baru, sebetulnya, bila dia masuk GST, dia tak ada sale tax, 10%. Kan bila kita import baju ni ada sale tax 10%. Memang dah ada. Jadi bila barang baru masuk, dah tak ada 10%. Jual 6%. Barang tu turun 4%. Peniaga ni kalau tak turun harga tu cerita lain lah. So actually, purchasing power should go down temporarily. Temporary. Kita rasa lah. Rasa sikit. Tapi kalau kita tunggu 3 bulan, 6 bulan, whatever, it will stabilize. And you will feel that your purchasing power is not less. You feel your purchasing power is less because your expectation, dulu roti canai cukup lah. Sekarang gaji dah naik. Roti telur pak. So your expectation, you nak makan, you bayar lebih lah. Lepas tu kata duit tak cukup. Duit tak boleh cukup. Pasal dulu makan roti canai, sekarang makan roti telur. Dulu minum teh, sekarang nak teh tarik. Tengoklah minum teh tarik banyak apa jadi. Itu dia. Masih. Saya kurang tertarik ni. Apa Datuk cakap tu betul lah. Ini kita ada kena tahu bezakan cara hidup dengan gaya hidup. Ya, dia punya lifestyle dia macam mana. Kerana kalau apa-apa pun kalau kita dapat pendapatan kita, kalau rasa kita mampu takat ni je. Macam saya tanya dengan staff saya baru-baru ni, apa yang lepas-lepasan universiti, biasanya dapat gaji RM2,000, RM2,500. Lepas tolak EPF dan sebagainya, basically dapatlah take home pay maybe about 2,000 to 2,000 kan. Jadi saya tanya pada dia, dalam duit yang dapat tu, apa yang dia gunakan? Ya, apa yang cukup sebenarnya? Apa yang cukup? Dia kata bayar bulan-bulan kereta Myvi RM600. Okay? So itu je satu kos. Ya. Nak bayar sewa rumah lebih kurang 200. Ya, pasal nak dekat-dekat dengan pejabat. So RM200. So dia sewa bilik lah, bukan rumah. Dia kongsi, ada 5 orang. So jadi tambah pula lagi dengan semua kos. Kalau dia ambil pinjaman, PTPTN dan sebagainya, mungkinlah dia kena bayar balik lagi tu, saya tak tahu. Tapi apa yang kita tengok kat sini, adalah lebih kurang hari-hari nak keluar makan, minyak lagi sama sekali. So sebenarnya kalau kita lihat, kalau di masa sekarang ni, saya tanya dia pergi Starbucks tak? Dia kata sekali-sekala. Pergi tengok wayang tak? Sekali-sekala. So jadi kalau kita dah memang tak boleh nak tengok wayang hari-hari, tengok RM13, because you seorang, kalau you buat, you dah kahwin, girlfriend. Tak ada. Muda lagi, you buat girlfriend. Takkanlah suruh girlfriend belanja kot. Kan? Kadang-kadang saya sebat juga. Suruh juga Tak ada duit, belanja. Macam tu. So jadi nak keluar, nak beli popcorn lagi semua sekali, paling-paling kurang lah 2 orang kan RM50 lah. Ya, beli popcorn, beli air. Ya, basically lepas tu tak pergi kedai mamak, nak pergi minum lagi kan. Pergi teh tarik semua sekali. So nak keluar pun belanja satu kali dah bekal dekat RM60-80 kan. So jadi isu dia sekarang ni, saya nak kaitkan balik ialah kita punya gaya hidup lah. Kan, mungkin kita tak mampu nak tengok semua filem dekat panggung tu. Dia pilihlah apa yang kita nak tengok. Macam saya pun ada limitation saya sendiri. Orang fikir, tak apalah KRU boleh lah. Tak ada. Saya pun kena limit myself.
Kalau saya bukan nak katakan apalah. Kalau boleh saya nak travel pun saya sebenarnya boleh nak beli tiket business class. Boleh. Tapi saya rasa bersalah sangat nak belanja duit company nak beli naik business class. I don't. Most of the time I take economy. And kalau ada budget airline, I naik budget airline. Because bukannya tak mampu tapi rasa macam membazir. Dan itulah sebenarnya gaya hidup dengan cara hidup dia dua perkara yang relatif tapi berbeza. Betul bang, kadang-kadang macam saya juga, kadang tersasar juga bang. Tak sedar dapat PTPTN bukan banyak mana pun nak tahan dalam 4-5 bulan. Tapi lifestyle tu, macam gaji 4-5 ribu sebulan. Saya nak tambah pasal Silakan tu. pasal Norman naik budget airline. Jadi ini cerita benar ya, cerita benar. Saya satu hari nak pergi Penang lah. Ini cerita benar. Nak pergi Penang. Jadi sekretari saya dia book flight. Okey nak pergi Penang. Lepas tu bapak saya masuk. Bapak saya ni umur 88 tahun masuk kat office saya. Dia duduk kat luar, duduk borak-borak. Saya kata, bapak kat luar. Saya bangunlah. Pak masuk apa cerita? Dia kata, tak, saya duduk cerita dengan sekretari, dengar you pergi Penang. Kata betul lah, ada hal sikit. Saya pergi, tahu berapa bulan saya pergi, saya nak pergi dah ni. Saya pun pergi Penang, dia kata. Saya kata, baguslah tu. Kita pergilah sekali. Kata, problem sikit lah. Apa problem? You naik flight. Yelah bapak, saya pergi Penang, nak pergi macam mana? Saya naik bas. Kata, kenapa bapak naik bas? Kita pergi flight sekali lah. Pasal dia kata, saya nak beza apa flight. Walaupun you kata Firefly ke AirAsia, dengan bas saya naik transnational. Dia kata, nombor satu, kursi yang saya duduk lagi besar, dia kata. Bas punya kursi lagi besar. AirAsia macam ni. Impit. Yang kedua dia kata, saya tanya sekretari, dia kata nak ambil flight, airport 2 jam sebelum, keluar 1 jam, jadi dah 3 jam, flight 1 jam, 4 jam, sampai kat sana airport bayang lepas, nak pergi kedai saya Chulia Street 1 jam, 5 jam. Dia kata saya naik bas pukul 8 pun sampai pukul 12, lambat-lambat pukul 1 bas tu turun depan kedai. Tak payah bayar teksi lagi. Awak nak bayar teksi, awak tak bayar teksi, suruh driver mari ambil lagi. Awak tak kira ke tambang kapal terbang, daripada sini driver pergi hantar pergi airport, lepas tu driver mari ambil pagi-pagi, driver kena mari pagi. Kalau nak pergi airport pukul 5, pukul 6, dah kira semua tu. Saya kata tak apalah pak, panggil sekretari, tak payah beli tiket, kita naik bas sekali. So kadang-kadang ni kan, you kata, alah merepek lah orang tua ni. Tapi orang tua ni kan, dia susah. Dia pernah kerja, masa perang Jepun tu, makan ubi. Dia pernah susah. Jadi kalau kita cakap, dia kata, kalau awak ni duit banyak sangat, bagilah pada orang miskin, dia kata. Apa beza? So, sometimes kalau kita duduk, kita fikir, kenapa kita... Yalah, gaya hidup kita lah. Kita nak kapal terbang, nak macam ni, pergi security lagi, dia marah kata. Nak pergi security lagi, kena buka kasut lagi, saya dah lah tua, dia kata. Minta wheelchair kena bayar lagi. So, kadang-kadang kita kena fikir, dia tak salah. Kalau kita pun tak salah juga. Kita nak cepat, tapi sebetulnya tak cepat pun, But it's a matter of how you spend your money. How you spend. Dan saya pernah cerita. Dan cerita ni semua, saya cerita semua cerita benar. Saya pergi makan dengan bapak saya. Ke Bangsa tu, adik saya duduk senyum pasal dia pernah dengar cerita saya. Pergi ke Bangsa, makan mi goreng. Tengok muka mamak kan, makan mi goreng. Kalau kita pergi kedai mamak tu, makan mi goreng tu dia bagi 5 lipis kan. Betul, bapak saya bawa, kita pun bawa lah. Adik kadang-kadang ikut. Bawa order mi goreng, makan mi goreng. Dapat limau. Bapak saya kata, mamak ni kedekut, minta limau lebih sikit. Mamak tu tengok muka saya, kita berkenal. Pasal hari-hari kita duduk kat Bangsa. Dia bagi limau lah. Alah bagilah 4-5 limau. Bagilah orang tua nak limau bagi kan. Bapa tu ambil limau tu, dia minum air suam kan. Dia Datuk Wira tau. Kita pun kata, Allah bapak saya. Ayah nak minum apa ya? Nak 5 lipis ke? Boleh order. Saya order 5 lipis pak. Itulah masalah kau. 5 lipis RM1.50 kedai mamak tau.
Air limau, air suam 20 sen lah. Sekarang dia charge 20 sen. Limau free dia kata. Very economical. Tu, nak kata dia salah, dia kedekut. Tapi kalau semua orang macam bapak saya, bankrupt lah kedai mamak kan. Tapi kalau kita fikirkan, kalau kita ni betul-betul dah susah kan. Kalau kita dah susah, kita nak buang duit patah, kita kata, bukan cannot afford. Saya pun, tengok flight tau. Kalau saya pergi 1,000 baru ni pun, kalau pergi emas, 600. Asia, 200 lebih aja. Saya kata, Datuk business class, berapa jam flight? 2 jam. 1 jam kita tidur, 1 jam kita makan. Tak apalah, Asia lah. Beza sangat, 200, 600. It's not you cannot afford. But kadang-kadang kita sakit lah. Membazir. It is you're wasting your money. You're wasting. Jadi, kalau pergi restoran, order ais suam. Nak minum orange juice, pergi ke Maidin, beli botol besar tu, tuah, murah. Tapi orang tak ikut. Dia orang, saya tengok betul-betul Saya tengok, saya pergi bawah kat Maidin Subang Jaya, pergi turun bawah, saya duduk makan, adik saya semua makan nasi, apa roti ke, minum ais suam. Maybe dah tua kot. Budak-budak saya pergi dia, gaji 900, gaji 1,000, watermelon juice. Lawan bos. Dia bos. Saya gaji, tak nak cakap gaji, tapi dia gaji 900 watermelon. He doesn't need watermelon. I mean, okey lah, tak apalah. Saya minum air RO dia tu, reverse osmosis. Jimat. Tapi saya rasa kalau kita nak hidup rasa selesa, nak tengok kawan-kawan kita pun yang hidup selesa dan sebagainya, kita kena cari pendapatan sampingan lah. Passive income yang mana yang mungkin tak berapa, kita kerja gaji, mungkin pada waktu malamnya kalau kita nak start niaga online dan sebagainya, ada kawan-kawan saya buat blog pun boleh dapat 20-30 ribu sebulan buat blog. Buat blog. Maksudnya dia popular lah blog dia. So jadi the point is actually dari segi iklan ya. Jadi sekarang ni sebenarnya banyak peluang nak cari menjana pendapatan tambahan. Kalau saya rasa kalau boleh buat kandungan macam siapa yang kreatif kan, buat kadang pegang kamera, tahu nak edit sikit apa semua sekali, macam-macam boleh buat kat YouTube. Dekat YouTube pun boleh, you can make money. Not a lot lah, tapi you can. Jadi isu dia sekarang ni sama ada kalau kita nak ada rasa selesa sikit, kita cuba cari pendapatan sampingan lah. Jadi di situ mungkin boleh apa. Kalau nak berniaga boleh, tapi kena make sure you tahulah apa yang you niaga tu. Betul Man. Okey. Baik, kita berjeda seketika Datuk Berjeda gitu bahasa Melayu power. Baik, saya nak buka dulu floor kita ni kepada semua audience. Mana yang nak bertanya soalan, saya jemput untuk ke mikrofon yang kita sediakan. Ada 3, 1, 2, 3. Jangan karaoke sudah, boleh tanya soalan. Ada yang nak bertanya soalan, saya buka dalam tempoh insyaAllah dalam 2-3 minit ni. Tadi saya tengok tadi, kakak-kakak yang kenyap-kenyap mata, dia bukan kenyap mata dekat Abang Noman, dia kenyap mata dekat Datuk. Bahaya Datuk. Risau pula saya. Datuk ada nak perempuan tu? Tak pasal Man isteri muda. Ada nak bertanya soalan, saya jemput. Siapa? Jangan lepaskan peluang kan, bukan senang kita nak bawa ikon-ikon kita ni Ikon kita ada kat sini Datuk Amir, Maidin, siapa tak tahu Maidin? Kita ada KRU Studio Abang Norman juga kat sini. Jadi jangan lepaskan peluang, boleh tanya soalan. Jangan tanya soalan Abang Norman, bila hati Abang Norman nak terbuka untuk saya, jangan, bahaya. Okey? Ada yang tanya soalan, saya jemput. Oh, kakak tu nak tanya soalan ke? Lengang-lenggok, gitu. Suka. Siapa nama? Cantik gigi. Silakan. Hello. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Saya Nurul Firzana dari UKM Kampus Kuala Lumpur. Okay, saya nak bertanya kepada Dato' Maidin. Saya adalah seorang yang pengguna setia Maidin. So, boleh saya bagi nak tanya, diskaun untuk. sekarang ni apa yang saya tengok disebabkan isu GST tu, sekarang Maidin telah membayar GST itu untuk rakyat, kiranya pembeli itu tidak perlu membayar GST. Adakah Maidin akan mengalami kerugian yang besar disebabkan oleh masalah ini ataupun keuntungan itu masih berjalan seperti biasa? Itu soalan saya. Terima kasih. Okey. Dia kata Datuk GST tapi Maidin kawal harga dan sebagainya, beri tak kerugian kepada Maidin? 15 juta dia. 15 juta. Okey, saya cerita dulu. Okey, nombor 1, GST ni sebetulnya semua orang kena bayar.
Jadi kalau kata Maidin yang bayar GST tu tak betul lah. Kadang-kadang keluar surat khabar, Maidin serap GST ada keluar. Okay? Kita tak boleh serap GST. Ikut undang-undang ni by law. Consumer yang beli, dia akan bayar GST. Satu. So, sebab itulah ada kadang kekeliruan. Tengok receipt ada GST, Maidin kata dia bayar. Okey. Apa yang sebetulnya ialah kalau harga baju tu RM10, okey, kita bagi diskaun 6% dulu. Maksudnya kita turunkan harga. Walaupun kita tak tunjukkan, apa yang jadi tu kita RM10, kita turun RM9.43. Lepas tu kita kena charge GST lah, GST kena charge. Charge 6%, dia mari balik RM10. Jadi bila consumer bayar RM10 lah. So nampak macam tu tak kena GST. Tapi dalam receipt memang akan keluar GST lah. Okay? So memang pada masa bulan April, ini bulan Mei ya, bulan April. Tidur kau. Jangan tertidur. Bulan April memang kita bayarlah. Jadi maknanya kita kurangkan harga 6%. That 6% tu jadi 15 juta untuk bulan April sahaja. Jadi kita tanggung 15 juta untuk April. 15 juta untuk sebulan tu Satu bulan. Pasal kita jual perniagaan kita 250 juta satu bulan. Kalau Datuk bagi saya 15 juta dah kahwin. 15 juta. 4 dah. Okey. Tak Tapi 15 juta ni sebetulnya kita Maidin yang bayar. Yes and no. Yes and no. Why is it yes and no? Apa yang kita buat? Dan sebetulnya semua orang boleh buat. Bukan tak boleh buat. It is the whether first, you nak buat ke tak nak buat? First, most important apa yang kita buat tu niat. Niat kena betul lah. Niat tu kita tak nak naik harga. Kita seberapa daya cuba tak nak naikkan harga. Sebab kalau naik harga, peniaga akan turun. Satu. So yang apa yang kita buat, kita kata, kita cakap dengan pembekal kita dulu. Cakap pembekal kita kata, you nak saya naik harga ke 6%? Janganlah naik. Susah bang saya nak jual. Okey macam ni lah. You boleh kurang tak? 2% atau 3%. Dan you see pembekal semuanya, dia bukan tak untung. Okey, nak kata dia untung banyak tak? Tapi taklah tak untung. Saya kata kalau you kurangkan harga 2-3%, saya tak naik harga 6%. Dia kata okey lah. Maknanya saya kurang harga 2%, 3%, you tak naik harga 6%, barang saya boleh jual lebih. Dan dia boleh untung lebih because volume will go up. Right? So dia tanggung 2-3%. Lepas tu, ramai yang takut tak tahu. Tapi sebetulnya, the government, I'm not politician, I tell you one more time, tapi the government actually gives you a refund. Special refund on the stock yang you pegang. Pasal kan bulan Mac kita ada stok. Yang kita jual kat April ni, barang yang kita ada bulan Mac. Yang kita dah bayar sale tax. Kan saya kata sale tax tu 10%. So betulnya, semua barang yang kita pegang stok. Maknanya kita pegang stok 500 juta. Stok. Bila kalau kita refund, full refund, contohnya, kita dapat balik 50 juta daripada kerajaan. Sebab kerajaan tak nak kita naikkan harga. Tapi orang bila kerajaan, kementeri explain, orang kata lah ni politik, orang cakap tak betul. But this is the truth lah, kita orang berniaga. You can get the 10% refund. But it's very difficult to get lah. Maknanya kena masuk borang, tunjuk custom, kita import berapa. Orang berniaga mana lah dia tunjuk semua tu kan. Jadi kerajaan pun tahu. Dia kata apa? Tak apalah. Kalau you tak boleh tunjuk semua tu, you go for 20% refund. So instead of asking 10% of your 500 million, you ask 10% on your 10 million. Macam tu. So you get 2% refund. So pertama, supplier bagi 2-3%. Kita pula dapat daripada kerajaan, katalah 2%. 20%. Kita memang akan buat 20%. Duit tak dapat lagi lah.
15 juta dah keluar dah. Dapat nanti kita pergi mamak. InsyaAllah. dapat tu, ah. InsyaAllah kerajaan akan bayar. Okey. 2%. Okey. Dia jadi 2, 4, 5%. Yang balance 1% tu lebih kurang kita tanggung lah. Daripada untung kita. Nak tanggung 1% tu, 1,5% tak banyak. Sebab bila kita dah buat something like that, our volume goes out. Goes up. Dia pun tahu barang Maidin tak naik harga. Right? Dia bagi tahu kawan dia. Bila PM bagi speech ada dalam TV, saya tengok itu yang apa ceritalah. Cerita banyak dia. Ada soalan, dia kata ada orang tanya pasal GST. Dia kata kenapa barang naik harga? Saya dengar Maidin tak naik harga. Kalau PM dah cakap Maidin tu, dah dapat 10 juta lah tu. Maknanya advertising. Bila dalam TV3 kalau PM duk cerita tu, saya kata the advertising ROI, ROI for advertising is very good. Keluar semua surat khabar. Kalau saya nak masuk advertisement satu surat khabar 20,000. Saya dipanggil oleh semua TV. TV3, Astro, TV1, BFM. Even Singapore TV keluar. Pasal my sister in Singapore, dia message, you on Singapore TV. Sampai sana dia dah tahu Maidin. Tak naik harga. Eloklah tu pasal saya ada 3 kedai kat Johor Bahru. Orang Singapura boleh pergi Johor Bahru beli barang. Itu nombor 1. My point is this. Apa yang you kena buat? Buat dengan niat yang suci lah. Dan niat is apa saja kita buat, semayang pun most important is the niat. Kalau tak, batal semayang. Tak jadi pun. So dia niat. Niat saya tu memang tak nak naikkan harga. Saya bukan kata saya buat ni, esok keluar surat khabar, PM akan buat announcement, keluar semua TV. Tak terfikir. So that I said, never chase for money and fame. Fame is fame lah. Orang dah tahu lah. Maidin tak naik harga, advertising, whatever it is, it's automatic. So kalau kita buat secara niat yang betul, dan makan you halal sajalah. Things will come back to you. It will come back. It will come back. Macam dia tanya lah. Tapi untuk bulan Mei, kita dah tak tanggung 6% dah. Tetapi surprisingly, memang kita tak tanggung. Tapi harga kat Maidin bulan Mei, lebih kurang 20 barang aja kita naikkan harga. Sebab supplier tak nak naikkan harga. Kalau dia naik, kita naik lah. Tapi dia kata, tak apalah. Saya tengok Tesco Jaya meniaga turun lah. Maidin punya meniaga naik lah. Tak payah naik sikit lah. Kita tahan lagi 1-2 bulan. Tu kita pun tahan lah. Tapi I cannot advertise tak naik harga. Salah pula. Dia kata 2 barang naik, maknanya naik harga lah. So ada barang naik harga, tapi tak banyak. Dan kalau boleh nanti raya ni bulan puasa nak masuk. Tok, boleh Tok. Pergilah kat Maidin. Baju kurang harga daripada tahun dulu. Betul. Pasal dia puan depan yang tepuk seorang. Mana yang lain tak tepuk? Tepuk lah. Bukan senang kita nak tengok kita punya usahawan Melayu kita. Tak salah kadang-kadang you beli online and whatever. Tapi kalau you check harga, kan sekarang ni kain Ella fabric yang pelikat kan? Men pakai pelikat kan, sekarang orang pakai buat baju kurung. Beli kat luar, online RM70, RM60. Kan Maidin kan RM29. Sama. Tetapi senanglah nak beli online. Dia hantar kat sana, lepas tu tengok kain tak elok. You pergi kat Maidin, you boleh rasa kain dia dan you beli RM29. Itu RM29 kalau beli 1. Kalau beli 10, RM26 aja. So you have to find lah. Baik, masih panjang. Okey, panjang lah Tok tadi. Tok tadi. Baik, saya nak buka satu lagi soalan. Ada lagi tak daripada floor untuk kita bagi ruang kepada panelis kita? Bonoman tunggu soalan ni. Oh ya, okey. Oh, Bang handsome. Berikan tepukan untuk sahabat kita ni. Boleh berkenan nama tu bang. Meratuk kot depan ni boleh menyanyi mentor legend dengan Abang Noman.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Hakim bin Muhammad Zain daripada Universiti Teknologi Mara. Saya ada dua soalan. Yang pertama kepada Datuk Maidin. Okay, apakah faktor utama yang menyebabkan Maidin dapat berkekalan dan makin bertambah pada masa kini? Dan yang kedua kepada Abang Norman, macam mana KRU melakukan suatu macam filem atau apa-apa perkara yang dapat memenangi hati anak muda macam ni dengan perubahan zaman sekarang ni? Bagaimana caranya KRU buat? Itu saja soalan daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Hakim daripada UiTM. Saya mulakan dulu dengan Abang Norman. Abang Norman, tak banyak filem hari ni yang filem buat dekat dengan orang muda. Banyaknya cintan-cintun. Abang gitu. Silakan bang. Kita punya strategi ada dua lah. Satu di peringkat antarabangsa dan juga peringkat tempatan. Kalau antarabangsanya, kita kena lihat apa yang mudah untuk diadaptasikan dalam bahasa-bahasa lain. Contohnya kalau kita buat filem animasi, dia boleh dialihbahasakan kepada lebih kurang mungkin 20-30 bahasa. Baru-baru ni kita tahun sudah kita keluarkan filem judul dekat Malaysia kita buat ada bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Di luar negara dibuat dalam bahasa Jerman, bahasa Korea dan sebagainya lah. Banyak bahasa dibuat. So itu membuka peluang pasaran kita kat luar negara lah. Di peringkat tempatan pula, kita sekarang ni kita lihat kita ada we have a big challenge right now. Kerana dia ada trust deficit daripada penonton kerana lambakan ataupun filem yang keluar pada tahun 2012 tu. Tapi saya cakap pasal filem ni tak semesti cakap filem tau. Apa-apa industri pun benda masalah yang sama. Kalau bila dah terlampau ramai yang buat benda yang basically quality yang tak bagus, orang kurang nak minat nak beli nak nonton filem tempatan. Jadi kita lihat bila kita tengok pasaran dia dah memang kurang memberasangkan, kita kena cari jalan macam mana kita boleh menghasilkan filem yang menggunakan kalau kita nak harap pulangan pelaburan daripada penjualan tiket semata-mata, kita tak boleh. Kita kena cari jalan cari penaja, cari jalan macam mana nak buat perajualan dekat TV dan sebagainya. Kat situ yang baru boleh kita cover cost lah. Tapi kalau nak bagaimana nak rasa nak kena dengan peminat ni, dia ada basic formula dia kena tahu apa genre yang popular lah. Genre apa. Sekarang ni kalau genre ni kadang-kadang kalau dia nak tengok cerita melodrama ni, dia kena daripada novel. Ya, orang dah kenal novel tu, dia jadikan filem. Kalau kita melodrama lah. Kalau kita lihat genre seram, dia kena lebih dekat dengan realiti kalau boleh. Kalau tiba-tiba kita nak buat cerita pasal fantasy semata-mata ataupun filem yang kita karya sendiri berbanding dengan tempat-tempat lokasi yang memang dia tahu seram. Contohnya macam Villa Nabila, macam Highland Towers, macam kita buat Balai Polis Gombak. Benda-benda macam tu dia dekat pada realiti tau. Jadi itu filem seram yang trend dia sekarang lah. Sama juga dengan kalau filem kalau kita kat genre aksi, genre fantasi, macam-macam lah. Dia kita tengok genre dia macam mana, siapa yang sesuai sebagai pengarah, siapa sesuai sebagai pelakon. Siapa yang sesuai sebagai pelakon. Jadi sama juga, nak buat apa-apa produk pun sama je. Kalau nak tengok, you kena tengok apa yang ingredient, ramuan dia yang boleh jadikan katalah jual nasi lemak kan. Apa selera orang kat situ, dia suka nak pedas sikit ke, nak ada dia punya apa seafood ke apa ke, benda-benda macam itulah. Jadi itu yang sebenarnya kita lihat sebagai ramuan ya untuk bagaimana kita nak nak dapatkan pasaran kita. Kita kena tahulah. Tapi bang, kalau kita tengok hari ni KRU dia bukan kalau dulu KRU more to music, ada Mojo dan sebagainya. Tapi hari ni dah more to film dan sekarang ni animasi bang. Mungkin abang bercerita sikit soal animasi tu kita masih lagi buat music. Macam sekarang ni kita ada 14, Mojo, Jacqueline Victor, Khalil Baskers, Jacqueline Victor, ramai lagi lah. Farhan Karudin. Bakal. Saya saja nak check tu. Test kita nyanyi macam mana. Tapi buat animasi ni sebenarnya satu benda yang bukan mudah lah. Kerana lagi susah daripada buat filem cerita. Kerana kita kena hasilkan penjaraan komputer, menghasilkan nak ikut gerak mulutnya dan juga yang ceritanya, kita perlukan ramai tenaga kerja. Jadi bila kita lihat kita kurangnya kepakaran dekat Malaysia ni, kalau kita tahu DreamWorks Animation yang buat filem Shrek contohnya, dia kaki tangan dia lebih kurang ada 2,400 orang. Kita dekat KRU ni yang buat animasinya lebih kurang ada 20-30 orang je. Tak cukup. Dan tenaga kerja tak cukup, kemahiran dia memang terhad. Jadi kita tubuhkan KRU Academy. Kita buat vocational college, sekarang ni ada lebih kurang 400 pelajar. Kita 70% daripada masa dia orang buat gunakan software dan hardware yang basically gunakan peralatan. Jadi dapat pendedahan secara vocational.
Kerana kebanyakan institusi pengajian tinggi dia lebih utamakan teori. Jadi 30% praktikal, kita terbalik, kita 70% praktikal. Jadi kalau nak katakan masalah, adapun isu-isu kita hadapi, kita pun ada isu-isu kita juga. Tapi kalau kita nak komplain, macam masalah cetak rompak lah, macam kekangan nak buat konsert lah, semua sekali itu, semua kita tahu, masalah tak ada Datuk. Tapi kita kena jalan, cari jalan macam nak selesaikan. Datuk pun tahulah kan, kita pun mencari isu-isu kita hadapi sekarang ni. So jadi itulah sebagai tips kepada generasi muda, untuk apa niaga pun mesti ada masalah. Kita tak asyik nak komplain pun tak boleh. What are you doing about it? Yang macam mana kita nak atasi masalah tersebut? Betul. Baik, terima kasih Abang Norman. Itu dia jawapan kepada soalan Hakim tadi.